So sebelum tu tolong pastikan semua orang ada kalkulator di sebelah awak untuk malam ni. Kita nak buat pengiraan. Okay, kita kena buat kena kira lah. Jadi kena ada kalkulator dekat sini. So kita akan bincangkan berkenaan dengan bilangan mol. Okay, yang terakhir kelas yang hari Selasa kita bincang bilangan mol dengan apa? Kelas hari Selasa? Kelas hari Selasa kita bincang bilangan mol dengan apa? Isi padu gas. Bilangan mol apa? Isi padu gas. STP. STP semua tu apa? Isi padu kan? Kita kaitkan bilangan mol dengan isi padu. Jadi, yes, isi padu molar. Kita akan kaitkan bilangan mol dengan isi padu molar. So, isi padu gas. Okay, so isi padu gas kita akan lihat pada dua keadaan. Sama ada soalan tu ataupun penyataan dia akan nyatakan dua keadaan, iaitu kita panggil dia sebagai pada suhu bilik. Okay, so pada suhu bilik bermakna 1 mol gas isi padunya adalah tetap, iaitu berapa kalau suhu bilik? 24 desimeter padu. Okay, satu lagi keadaan adalah kita panggil dikata pada keadaan STP, Standard Temperature and Pressure. Apa yang dimaksudkan Standard Temperature and Pressure? Bermaksud temperature mesti pada suhu 0 darjah Celsius. Okay, manakala tekanannya adalah 1 atmosfera. Atmospheric pressure, tekanan. Okay, yang itu isi padu molarnya adalah tetap kita ambil pada 22.4 desimeter padu. Okay, so kita akan kaitkan antara bilangan mol dengan isi padu gas. Sebelum tu awak tengok bilangan mol kita kaitkan dengan jisim. Sebelum tu awak tengok kita kaitkan bilangan mol dengan bilangan zarah. Okay, so hari ni sebenarnya kita akan gabungkan ketiga-tiga ni sebenarnya kita akan kaitkan. Okay, so sebelum tu kita bincang sikit latihan. Semua dah buat dalam latihan ni Dapat belum? Dah. Daripada latihan 3 poin berapa saya minta buat kan? 3.5. 3.5. Okey, 3.5 dah buat semua. Okey, kita semak sekejap, boleh buka yang lain-lain semua. Boleh buka buku teks, muka surat 51 bagi aktiviti 3.5 kita akan bincang dekat sini. Okey. So semua kena tengok buku lah, kena tengok buku teks. Okay, so kita tengok muka surat 51. Okay, so yang ini saya kongsi kejap saya bukakan in case kalau katakan nak tunjuk cara kerja. Okay, aktiviti 3.5 yang ini bilangan mol dengan bilangan zarah. Kita nak kaitkan bilangan mol dengan bilangan zarah. Okey, so mana dia bilangan mol dengan bilangan zarah? Itu yang pertama kita kaitkan bilangan mol dengan bilangan zarah. Mana dia? Sim konsep mol. Okey. Bilangan mol dengan bilangan zarah ni yang kita nak tengok Okey, so saya buat new slide. Okay, so mungkin saya bukan slide ni untuk tunjukkan langkah kerja lah. Okay, so kita akan tengok latihan tu. Okay, muka surat 51, soalan 1. Menghitung bilangan mol dan bilangan zarah. Okay, soalan 1A. Hitungkan bilangan atom yang terdapat dalam 0.1 mol karbon. Macam mana nak selesaikan ni? Macam mana nak selesaikan? Hitungkan bilangan mol. Okay, so kita akan tengok formula yang kita akan pakai adalah, okay ni bilangan mol. So kita akan pakai formula ni, bilangan mol sama dengan bilangan zarah bahagikan dengan nombor Avogadro iaitu 6.02 darab 10 kuasa 23. Okay, jadi soalan 1A ni dia nak cari dalam formula pink ni, nak cari apa sebenarnya? Soalan 1A bilangan zarah ni. Yang mana ditarifkan dalam soalan tu adalah dia nak zarahnya adalah dalam bentuk atom. Okey, jadi macam mana nak selesaikan soalan 1A dan 1B? Mudah sahaja, caranya ialah bilangan mol, darab, nombor Avogadro. Ya, itu saja terus. Okey, jadi 1A apa cara kerjanya? 0.1 darabkan dengan nombor Avogadro. Okey, so awak boleh kira lah berapa dia punya ni. So saya terangkan dia punya langkah kerja saja. Okey, jadi awak kena kira berapa jawapan dia. Okey, pastikan jawapan awak jangan tinggal. Dia mesti ada nilai darab 10 kuasa berapa.
Jangan tinggal pula benda tu. Jangan ambil nombor yang depan saja. Yang darab 10 kuasa berapa tu awak tak salin, tak tulis. Okey, tak boleh. Okey, kena tuliskan semua tu. Okey, sama juga dengan soalan D, 3.5 mol gas neon. Okey, gas neon ini adalah kumpulan 18. Dalam jadual berkala unsur dia yang sebelah kanan sekali. Okey, so kumpulan 18 semua akan wujud dalam fasa gas, tetapi dia sebagai single atom. Okey, so dalam kes ini bilangan zarahnya adalah atom. Okey, atom neon tapi dia wujud dalam fasa gas. Okey, sama cara kerja, bilangan mol 3.5 mol darabkan dengan nombor Avogadro. Itu sahaja cara kerja dia. Okey, so soalan 2, hitungkan bilangan molekul yang terdapat. Hitung bilangan molekul. Bermakna bilangan molekul kat sini masih kepada bilangan zarah. Okey, maka cara kerjanya untuk soalan 2 sama macam soalan 1 tadi. Okey, apa formula kita akan pakai? Bilangan mol darab dengan nombor Avogadro. Itu saja. Okey, so caranya ialah soalan 2A, 1.2 mol. Entiti kita, zarah kita adalah gas hidrogen. Okey, gas hidrogen ni atom ke molekul? Gas hidrogen. Molekul. Macam mana kita tahu dia molekul? Sebab dia tulis H2. Bermakna ada 2 atom hidrogen bergabung. So, kita tak panggil dia atom, kita panggil dia molekul sebab dia adalah kumpulan. Okey? Ada 2 atom hidrogen dekat situ berpadu. Okey. Jadi, langkah kerjanya ialah 1.2 terus darab dengan nombor Avogadro. Okey. Sama juga dengan soalan B, 2B. Okey, dekat sini bahan kimia yang dia bagi dalam soalan adalah amonia. Formulanya adalah NH3. Ada 4 bilangan atom. Okey, nitrogen dengan 3 hidrogen. So 4 bilangan atom. Tetapi soalan dia tak tanya bilangan atom, dia tanya bilangan molekul. Jadi dalam tu ada berapa molekul amonia? 1 sahaja. Okey, so 1 saja, iaitu terdiri daripada 1 atom nitrogen, 3 atom hidrogen. Tapi kita bagi dia sebagai molekul. So langkah kerja masih sama, 0.8 darab sahaja dengan nombor Avogadro. Okey. Dan soalan 3, okey, hitungkan bilangan unit formula. Okey, unit formula kat sini masih merujuk kepada bilangan zarah. Okey, so soalan 3 masih dia minta awak cari bilangan zarah. Okey, soalan dia akan minta sama ada cari bilangan mol atau bilangan zarah. Dia tak akan minta awak cari nombor Na. Sebab apa? Nombor Na tu memang nombor yang tetap. Memang kita kena hafal. Kalau kita tak hafal pun soalan akan bagi, jangan risau Okey, so dia adalah satu pemalas. Okey, jadi soalan tak akan minta awak cari Na. 2 sahaja. Sama ada cari bilangan mol ataupun cari bilangan zarah. Okey, so kita boleh nampak dekat sini soalan 3 pun sama macam soalan 2, soalan 1 nak cari bilangan zarah, tetapi dekat sini bilangan zarah itu adalah dalam unit ion. Unit formula tu maksudnya ion lah. Okey, jadi langkah kerjanya masih sama. Soalan 3A, 3 darab dengan nombor Avogadro, iaitu bilangan mol darab dengan nombor Na, nombor Avogadro. Soalan 3B sama juga. Okey, molnya adalah 0.25 mol kalium nitrat dan kita akan darabkan dengan nombor Avogadro. Okey, so saya bagi langkah kerja saja, tapi awak kena darabkan dan make sure awak dapat jawapannya betul. Okey, so saya harap semua orang buatlah benda tu. Okey, dan kita pergi kepada muka surat seterusnya, soalan 456. Okey, muka surat 52. Okey, soalan 4. Hitungkan bilangan mol. Okey, dekat situ kepala soalan lagi kita dah nampak. Hitung bilangan mol. Jadi, kita akan pakai formula pink ni lah. Bilangan mol sama dengan bilangan zarah bagi dengan nombor Avogadro. Okey, semua awak akan pakai formula ni, soalan 4A Okey, so soalan 4, soalan 4 4A, B, C, D. Semua akan pakai formula pink ni. Okey, so soalan A, hitungkan bilangan mol. Okey, bagi setiap zarah bahan. Okey, soalan A dia kata atom plumbum. Cuba tengok macam mana dia tulis formula kimia atom plumbum. PB sahaja, tak ada PB2, tak ada PB3, tak ada PB sahaja. Sebab kita kena tahu atom itu dia akan wujud dalam keadaan seorang-seorang, single. Satu zarah sahaja. Okey, jadi langkah kerja apa kita akan buat ialah masukkan bilangan zarah. Berapa bilangan zarah? Soalan dah bagi dekat situ. 6.02 darab 10 kuasa 24. Bahagilah dengan nombor Na.
Dan saya dah kata bila kata kita kena bahagi dalam keadaan macam ni, okey, NA ni bila awak tekan kalkulator pastikan di dalam kurungan. Okey, dalam kalkulator awak akan ada simbol kurungan ya. Buka kurungan, tekan nombor Avogadro, kemudian tutup kurungan. Lepas tu barulah equal. Okey, awak akan dapat jawapan dia. Okey, berapa dapat jawapan ni? Siapa yang dah tekan ataupun siapa yang belum tekan lagi jawapan, boleh tekan kalkulator sekarang. Bagi saya berapa jawapan 4A? Berapa? 10 mol. Berapa mol? 10. 10 mol. Yes, okey. Sebab nombor ni sama je dengan nombor Avogadro. Cuma faktor dia saja 10 kuasa 24. Okay, so 10 kuasa 24 bahagi 10 kuasa 23. So macam mana kita kira? Kan? Kita akan macam ni. So akan ini kali 10 kuasa 24. Okay, bahagi dengan 10 kuasa 23. So saya dah kata benda ni faktor 10 dengan 10 ni. Okay, dia operasinya bahagi, maka tengok kita punya kuasa ni. Nombor kuasa ni yang kita akan selesaikan. Apa dia jadi? Sebab dia operasi bahagi, maka operasinya dia akan jadi 10, maknanya 24 tolak 23. Macam tu je. So awak dapatlah 10 kuasa 1. 10 kuasa 1 maksudnya 10 lah. Yang nombor depan ni kita dah hapuskan 6.02 kan. So bahagi 6.02. Ini tak payah pakai kalkulator, comel je tengok. Ini awak boleh bahagi. Kan dapat 1. Okay. So jawapannya adalah 10. 4A. Okay. 4B. 3.02 darab 10 kuasa 23. Bilangan zarah dekat sini adalah atom ke molekul ke ion? 4B. Magnesium oksida. Awak rasa dia adalah atom, dia adalah molekul ataupun dia adalah ion? Rasanya ion. Okey, kenapa kita panggil dia ion? Sebab dia adalah gabungan magnesium dan oksigen. Yang mana magnesium itu adalah logam, kumpulan 2. Okey, dan oksigen tu kumpulan 16. Okey, jadi bila logam dan bukan logam bergabung, kita panggil dia sebagai sebatian ion. Unit formula. Okey, so selesaikan masih sama, kita akan pakai formula ni lah. Okey, yang warna pink ni. So jadi awak bahagikan 3.02 bahagi 6.03. 3.02 bahagi 6.02. So jawapannya dapat berapa? 0.5 mol. 0.5 mol. Okay, so akan dapat jawapan untuk 4B adalah 0.5 mol. Okay, so seterusnya untuk soalan C dan soalan D samalah kaedahnya. Masukkan sahaja nilai bilangan zarah dia dah bagi dalam soalan, terus kita bahagikan dengan nombor Avogadro. Okay, so far so good. Ada soalan tak? Faham tak? Siapa yang tak jelas? Siapa yang tak jelas? Ada soalan tak? Boleh tanya sekarang sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi. Ada soalan tak? Tak ada Okey. So then saya pergi kepada soalan 5. Sebuah botol reagen mengandungi 1.806 darab 10 kuasa 23 unit kuprum 2 oksida. Okey. Cuba tengok macam mana dia tulis formula kimia kuprum 2 oksida. Kuprum. Apa simbol kuprum? Cu. Okey. Oksida itu adalah datangnya daripada oksigen. Okey, jadi kita tulis CuO. U kecil sebab U tu adalah kuprum, nama untuk kuprum Cu. Kuprum ni dia ada 2 huruf bila kita nak tulis nama dia Cu. U tu kena kecil. Okey. So dia adalah atom ke molekul ke ion? Kuprum 2 oksida ni awak rasa? Ion. Yes, dia adalah ion. Okey, kenapa? Lagi sekali macam mana kita nak tahu? Sebab kita tengok gabungan 2 atom ini, kuprum dengan oksigen, adalah daripada logam, atom logam. Kuprum tu atom logam dan bergabung dengan oksigen adalah kumpulan bukan logam. Okey. Jadi soalan A dia tanya berapakah bilangan mol kuprum 2 oksida yang terdapat di dalam botol itu? Okey, kita akan pakai formula yang inilah, yang warna pink ni juga. Sebab dia nak cari bilangan mol. Okey, kita nak cari bilangan mol ni. Okey, jadi cara kerja 1.806 darab 10 kuasa 25 bahagilah dengan nombor Avogadro. Okey, siapa boleh kira? Bagi saya jawapan berapa? Soalan ni? Soalan ni? 30. 30. 30. 30 mol. Betul? Ya. Ya, 30 mol. Kalkulator pula. Okey, so 30 mol. Yang lain tolong simak sama pastikan jawapan betul. Okey.
So 30 mol. Okey, soalan B. Hitungkan jumlah ion yang terdapat di dalam botol ini. Berapa jumlah ion? Awak rasa ada berapa jumlah ion? 3.612. Okey. Jawapannya adalah jumlah ion dekat sini kita ada dua jenis ion lah, iaitu ion cuprum dan ion oksigen tu, oksida. So dia adalah sebenarnya daripada cuprum 2+, okey, yang bergabung dengan oksigen 2 negatif. Sejauh pula dah pergi oksigen. Okey, kita tulis ni. Okey, so saya tulis balik. So dengan oksigen 2 negatif. Okey, so ada satu ion positif, satu ion negatif. So ada dua sahaja. Okey, so ada dua sahaja. So dia nak jumlah ion. So ada dua jenis ion kat sini. Itu je jawapan dia. Okey, right. Kalau dia tanya berapakah bilangan ion? Kalau dia tanya berapakah bilangan ion, so bilangan ion baru awak kena darab dengan 2. Okey, caranya macam mana? Okey, kita akan ambil lah dia punya mol tadi, kita dapat 30 mol. Awak dapat soalan A tadi berapa mol? 30 kan? 30. 30 mol. Baru awak akan darab dengan nombor Avogadro. Okey, dan awak kena darab dengan 2 ion. Itu baru kita dapat bilangan ion. Okey, bilangan ion. Okey, so bilangan ion tu. Alright. Okey, so itu untuk soalan D. So jawapannya adalah kalau dia tanya jumlah ion tu 2 je lah sebenarnya. Kalau dia tanya bilangan ion, baru kita kena darab dengan nombor Avogadro. Okey, then last soalan 6. Satu sampel mengandungi 0.2 mol gas etena. Okey, cuba tengok formula gas etena tu. Ada berapa jenis atom dekat situ? Ada berapa jenis atom untuk gas etena tu? 2 jenis atom, iaitu atom karbon dan hidrogen. Okey, so atom karbon ada 2, atom hidrogen ada 4. Okey, berapakah bilangan molekul etena yang terdapat dalam sampel ni? Okey, macam mana nak selesaikan soalan 6A? Soalan 6A, macam mana nak selesaikan? Berapakah bilangan molekul etena yang terdapat di dalam sampel ini? So, caranya? Bilangan mol darab Avogadro. Okey, berapa bilangan mol? 0.2. Yes, 0.2. Okey, kita akan pakai formula pink ni, tapi kita kena ubah sebab kita nak cari bilangan zarah ni, iaitu dalam bentuk molekul. So, kita akan darabkan ni. Okey, so bilangan molnya adalah 0.2 mol dan kita akan darab dengan nombor Avogadro. Jadi awak akan dapatlah jawapan bagi bilangan molekul etena. Okey, 6B. Berapakah bilangan atom hidrogen yang terdapat dalam sampel ini? Okey, macam mana nak selesaikan? Kita nak cari apa dalam formula pink ni? Adakah kita nak cari bilangan mol? Adakah kita nak cari bilangan zarah? Bilangan zarah. Kita nak cari bilangan zarah. Okey, soalan 6B, awak nak cari bilangan zarah. Tetapi apakah kuantiti zarah yang dinyatakan dalam soalan ni? Hidrogen. Atom hidrogen. Okey, jadi cara nak selesaikan soalan 6B, caranya? Bilangan molekul darab 4. Okey, bilangan mol, kemudian darab nombor Avogadro. darab nombor Avogadro, kemudian Darab 4. darab 4. Yes, betul. Sebab dalam formula tu tadi kita ada berapa atom hidrogen? Kita ada C2, H4. Tapi dalam formula ni ada berapa atom hidrogen? Ada 4. Sebab tu awak kena buat 0.2 mol darab dengan nombor Avogadro dan kita kena darab dengan 4. Disebabkan entiti yang dikehendaki dalam soalan 6B itu adalah dalam bilangan atom. Okey? Alright, soalan C. Hitungkan jumlah bilangan atom yang terdapat di dalam sampel ini. Nak apa? Jumlah bilangan. Jumlah bilangan, so dia cakap kat situ bilangan atom. Okey, so ada berapa total atom dekat sini? 6. Ada 6. Jadi langkah kerjanya sama saja macam 6B, iaitu bilangan mol 0.2, kita akan darab dengan nombor Avogadro dan kita akan darab dengan berapa? 6. Kena darab dengan 6. Okey? So jelas tak ni? Nampak tak perbezaan dia? Okey?
yang akan mungkin membuatkan awak macam nampak keliru bila mana bilangan zarah tu. Okey, sila berhati-hati dengan terma bilangan zarah yang diberikan dalam soalan. Okey, adakah dia nak tengok atom, adakah dia nak tengok molekul, adakah dia nak tengok ion. Okey, jadi sila berhati-hati Okey. Ada soalan tak sebelum kita pergi kepada Cikgu. aktiviti 3.6? Cikgu, Ya. yang soalan 6C tu kan, kita Ah. kan bilangan atom tu, yang dia punya cara jawab dia bilangan mol, darab Nova Avogadro, lepas tu darab 6 Yes. Kenapa darab 6? sebab ada 6 atom kat situ. Dia nak jumlah bilangan atom. Dia sebut tak dia nak atom? Dia tak cakap atom apa. Bila dia tak cakap atom apa, maksudnya kesemualah. Dalam tu ada dua carbon, okay, and then ada 4 hidrogen. So ada 6 kat situ. Sebab itulah kena darab dengan 6. Okay, jelas? Ada soalan lagi? Jelas. Okey, tak ada ya. Okey, jadi awak boleh nampak dekat sini bilangan yang penting kat situ, bilangan atom tu memang memainkan bilangan mol itu amat penting kita kena make sure that kita tahulah macam mana kita nak dapat. Dalam soalan tu mesti kena cari bilangan mol ataupun mesti tahu berapa bilangan mol. Okey, so kalau bilangan mol kita tak tahu, kita tak ada punya jawapan ataupun jawapan salah, memang soalan seterusnya tu akan salah lah cara jawapan akhir itu. Okey, seterusnya kita pergi kepada aktiviti 3.6. Okey, 3.6 adalah kita akan kaitkan bilangan mol dengan jisim bahan. Okey, so jisim bahan dekat sini kita akan pakai merujuk kepada jisim molar. Okey, so jisim molar jangan pening, saya kata jisim molar ni tak ada benda yang pelik. Jisim molar ni adalah yang kita belajar sebelum ini, iaitu merujuk kepada GAR, jisim atom relatif, jisim molekul relatif ataupun jisim formula relatif. Yang mana JAR, JMR, JFR ini adalah mengambil kira jisim setiap atom. Okey, dari mana kita dapat jisim? Daripada jadual berkala unsur, setiap atom ada 2 nombor, kita akan ambil nombor yang banyak. Iaitu kita panggil dia sebagai nombor nukleon. Okey, nombor nukleon. Okey, jadi kita akan jumlahkan. So itu kita panggil dengan sebagai jisim molar. Okey, kenapa kita panggil jisim molar? Sebab kita merujuk molar itu adalah merujuk kepada 1 mol. Okey, 1 mol. Dia bersandarkan kepada 1 mol bahan. Okey, sebab tu unit jisim molar dia akan pakai dalam unit gram per mol. Bermaksud dalam 1 mol bahan ada berapa jisim dia? Kalau awak ada 10 mol bahan, darablah 10. Okey, awak akan dapatlah jisim dia tu. Okey. Right. Okey, formula kita dah tengok. Okey, formula nak cari bilangan mol. Okey, dalam kes ini awak kena ada nilai jisim bahan yang dia guna. Okey, maknanya jisim bahan tu dalam eksperimen tu ataupun dalam aktiviti tersebut, berapa banyak jisim bahan tersebut lah. Okey, jisim mesti dalam unit gram. Okey, pastikan unit dalam unit gram. Jadi kalau soalan bagi dalam unit kilogram, kena tukar kepada gram. Sebab apa? Kita kena samakan unit. Tengok, unit atas ni gram, unit bawah ni gram per mol. Kenalah sama. Walaupun dua-dua unit jisim, tapi kalau salah satu awak ambil unit kilogram, dia tak sama. Kilo tu kan lagi banyak. Okey, jadi kita kena samakan unit kepada unit gram. Okey, jadi formulanya adalah jisim per jisim molar. Okey, jisim per jisim molar. Okey, so sekarang kita akan pergi kepada aktiviti 3.6. Okey, so aktiviti 3.6. Okey, ada 1, 2, 3, 4. Okey, 4 soalan juga. Okey, kita tengok So macam biasa saya terangkan langkah kerja dia. Okey, pastikan awak tekan kalkulator lah dan bagi saya jawapan. Okey, soalan 1, hitungkan jisim bagi setiap bahan berikut. Okey, 0.4 mol serbuk besi ataupun besi dalam simbol kimianya adalah ferrum. Okey, macam mana nak selesaikan soalan 1? Apa formula kita akan pakai? Jisim sama dengan? Bilangan mol darab jisim mol. Yes. Okey, so kita daripada formula asal, N itu simbol mol, formulanya adalah sama dengan jisim bahagi dengan jisim molar. Okey, jisim molar relatif. Okey, saya bagi. Okey, sekarang soalan 1 dia minta cari jisim. Cari jisim. Jadi ubahlah formula ni, maka kita akan darabkan ni. Ini kita akan darabkan. Okey, so teruslah darab 0.4 mol darab dengan darab berapa? 56. 26 gram. Berapa?
56 gram. 56. Mana dapat 56? Bazli, macam mana datang 56? Bazli. Soalan 1A. Cara kerjanya nak cari jisim sama dengan 0.4. Okey, tengok saya masukkan unit mol Okey. Darab dengan 56. Okey, 56 ni unitnya adalah gram per mol. Okey, soalan saya Bazli. Mana Bazli? Bazli ada tak ni Bazli? Bazli? Ada. Okey, ada tak? Bazli, mana datang 56 nilai 56 ni Bazli? Mana datang nilai 56 ni Bazli? JAR FE. Okey, daripada jadual berkala unsur kita merujuk kepada FE. Yes, 56 JAR ataupun nombor saja. Okey, betul. So, 56 darab dengan 0.4. Dapatlah terus jawapan dia. Berapa? Berapa? 22.4. 22.4 Unitnya? Gram. Unitnya gram lah sebab kita akan potong kan. So bila kita potongkan kat sini awak boleh tengok. Okey, unit mol kita boleh potong dengan unit mol. So apa unit yang tinggal ni? Ini lah unit. Awak akan dapat unit gram. Okey, so dapatlah jawapan dia. Okey. Soalan 1B. Cari ataupun hitungkan jisim bagi 2.2 mol karbon monoksida. Okey, karbon monoksida ni boleh bagi tahu saya tak dia adalah atom ke, dia adalah molekul ke ataupun dia adalah ion? Awak rasa? Karbon monoksida. Ion kot. Ion. Okey, dia apa ciri-ciri kita nak kata dia ion? Kalau dia sejenis ion, okey, kalau dia sejenis ion, dia mesti adalah daripada gabungan logam. Okey, dan apa? Bukan logam. Saya punya mouse ni. Okey, bukan logam. Okey, so saya nak tanya, karbon tu logam ke bukan logam awak rasa? Bukan. Logam. Karbon kumpulan berapa? 14. 14. Okey, kumpulan 14 bukan logam. Okey, jadi bermaksud karbon monoksida ni, CO ni, karbon monoksida ni adalah bukan logam dan bukan logam. Jadi dia bukan ion. Karbon monoksida ni bukan ion. Dia kita panggil sebagai molekul. Okey, kita panggil dia sebagai molekul. Okey, so soalan dia suruh cari jisim saja. Okey, so balik kepada jisim. Okey, caranya samalah dengan soalan 1A. Bilangan mol 2.2 darab berapa? Nak darab berapa? Darab berapa? 28. Darab? Berapa? Darab 12. 18? 28? 28. 28. Mana datang 28? 12 tambah 16. Yes, datang 28 ni datangnya daripada mana? Daripada 12 tambah dengan 16. Mana pula datang 12 dengan 16 ni? Okey, 12 ni maksudnya jisim satu karbon. 16 tu adalah jisim bagi satu oksigen. So, campurkan kita dapatlah 28. Okey, so selesaikanlah 2.2 darab dengan 28. Okey, so itu cara kerja dia. Okey, next is soalan 2. Okey, soalan 2 kita akan cari bilangan mol. Okey, so nak cari bilangan mol, straightforward lah. Formulanya mesti jisim bahagi dengan jisim molar. Okey, so soalan 2A, jisim dia dah bagi, so bahannya adalah asid sulfurik. Okey, 49 gram. 49 gram. Okey, bahagi dengan jisim molar asid sulfurik. Dah kira ke belum? Ada 2 hidrogen, ada 1 sulfur, ada 4 oksigen. Berapa GMR? Kirakan. 98. Okey. Apa nama ni? Hidrogen, jisim hidrogen adalah 1. So kita ada 2 darab 1 lah. Okey. Sulfur berapa jisim? 32 kan? Okey. Oksigen berapa? Ada 4 darab 1 oksigen darab 16 lah. Okey. Selesaikan. Okey. So
49 bahagilah dengan JAR ataupun JMR untuk acid sulfuric ni. Okey, berapa jawapan akhir dapat bilangan mol? 0.5 mol. 0.5. Betul? 0.5. 0.5 mol. Okey, so 0.5 mol So tengok pembatalan unit Okey, unit atas adalah unit per gram, unit gram. Okey, per GC molar unitnya gram per mol. Okey, nampak tak unit gram dengan unit gram ni bahagi kan. So saya boleh hapuskan sebab dia bahagi. Okey, apa unit yang tinggal? Unit yang tinggal adalah mol tolak 1. Tetapi ini per. Jadi bila mol tolak 1 ni kita bawa naik atas, maka dapatlah unitnya akan jadi unit mol sahaja. Okey, awak nak cari apa bilangan mol? Of course lah, bila cari bilangan mol, jawapan akhir unitnya mesti mol. So bila kita buat pembatalan unit ni, kita boleh nampak unit akhir itu adalah bertepatan dengan apa yang kita nak cari. Jadi langkah kerja awak tu betul lah maksudnya. So itu adalah cara double checking. Adakah langkah kerja kita tu betul ataupun tidak. Okey, seterusnya soalan 2B. Okey, masih gunakan formula yang sama. Okey, bahan dia bagi itu adalah magnesium nitrat. Okey, magnesium nitrat ni awak rasa dia adalah atom ke, dia adalah molekul ke, dia adalah ion? Ion. Okey, kenapa awak kata ion? Magnesium logam. Yes, sebab mulanya itu magnesium itu adalah dalam kumpulan 2 iaitu logam. Jadi dia bergabung dengan nitrogen dengan oksigen. Okey, itu sebenarnya bukan logam. Tapi cukuplah awak tengok unsur pertama itu adalah logam. Okey, so kita katakan magnesium nitrat ini adalah satu sebatian ion. Okey, sebatian ion, yes. Magnesium nitrat ini adalah satu sebatian ion. Ada berapa jenis atom dalam formula dia tu? Jenis atom. Berapa? 3. 3. Iaitu kita ada magnesium. Ada berapa bilangan atom magnesium? 1. Okey, 1. Kedua, atom nitrogen. Ada berapa bilangan atom nitrogen? 2. 2 ke 1? 2. Yes, okey, kita ada, dia ada kurungan lepas tu ada 2. Okey, so bacanya ialah, okey, apa kita akan buat, ini kita akan darab. Okey, yes, ada 2 atom nitrogen. Okey, how about oxygen atom? 6. Okey, 6 Semua yang dalam kurungan kena darab, bukan tambah. Okey, bukan tambah bukan tambah, darab. Okey, jadi oksigen ada 6, nitrogen tu ada 2. Okey, berapa GC molar magnesium nitrat? 148. 148. Okey, 148. Jadi untuk selesaikan soalan 2B, apa kita akan buat? 8.8 gram bahagi dengan 148. Okey. So dalam unit gram per mol. Okey, gram per mol. Okey, so dapatlah jawapan. Berapa jawapannya? Bilangan mol? 0.06. 0.06. Okey, right. Ada yang dapat jawapan sama tak ni? Seorang je bagi jawapan, siapa yang bagi jawapan tadi? Yang lain? Sama Okey, right. Sama. Okay. Sama betul. Okey, alhamdulillah lah kalau macam tu. Okey, kalau yang tak sama tu kena double check balik. Okey, so seterusnya soalan 3. Satu eksperimen memerlukan 0.25 mol ammonium sulfat. Okey, berapakah jisim ammonium sulfat yang harus digunakan? Okey, ammonium sulfat ini adalah sebatian ion. Okey, sebatian ion. Okey. Nitrogen bukan logam. Okey, nitrogen bukan logam. Tetapi dia adalah amonium. Okey, yang mana amonium ni formula, okey, dia punya formula asalnya dia macam ni. NH4. Okey, dia bercas positif dan dia bergabung dengan ion SO4. Okey. Negatif. Okey. So bila ada ion positif bergabung dengan ion negatif, ini kita panggil sebagai sebatian ion. Ini kita panggil sebagai polyatomic ion. Poly tu maksudnya banyak.
bilangan atom banyak dan dia wujud dalam ion. Okay, so daripada tadi saya dah bagi tahu macam mana kita nak kenal pasti sebatian ion. Sebatian ion tadi saya kata mesti melibatkan gabungan unsur logam, okay, dan bukan logam. Tapi dalam kes ini, okay, bagi contoh yang ini, awak tak boleh kata ini logam. Okay, so this one is not logam. Okay, this one is not logam. This is positive ion. Okay, so satu lagi terma adalah berdasarkan positif ion bergabung dengan negatif ion, so itu kita panggil sebagai sebatian ion. Later nanti kita akan tengok next, mungkin 2 minggu lagi kita akan sampai dekat bahagian ni. Okay, so bahan ini adalah amonium sulfat. Okay, soalan 3 ni suruh cari apa sebenarnya? Okay, kita nak cari jisim. Jadi formula untuk selesaikan soalan 3 ni, apa kita nak pakai formula? Cari jisim. So jisim sama dengan, mana dia saya punya mouse ni. Okay, so macam mana nak carinya? Formula apa? Jisim sama dengan, apa formulanya? Jisim sama dengan, formula ni memang kena petik jari je terus keluar. Petik jari je boleh dah terus keluar, boleh sebut dah terus. So nak cari formula jisim sama dengan, Equal darab. apa darab apa? Jisim molar darab bilangan mol. Apa nama ni? Mol darab dengan jisim molar. Okey, mol ada tak dalam soalan tu? Berapa? 0.05. 0.05. Yes, okey. Jisim molar bagi amonium sulfat, siapa dah kira? Berapa? 132. 6.6. Apa dia? 1.132. 132 Okey, macam mana dapat 132? Kita ada 2 nitrogen. Hidrogen ada berapa? 8. Yes, hidrogen ada 8 hidrogen. Okey, kemudian kita akan tambah dengan 1 sulfur. Allahu Akbar. Okey, tambah dengan 4 oksigen. Okey, jumlahkanlah dia punya ni. Okey, this one is 2 nitrogen. Okey, so jumlahkan semua. Okey, awak dapatlah jisim molar. Lepas tu darabkan dengan bilangan molnya adalah 0.05. So berapa jawapan untuk soalan 3A? Soalan 3? 6.6. 6.6. Okey, sama ke? Yang lain? Sama ya, semua sama. Okey, alright, semua sama. Semua bincang ke ni? Semua sama ni? Semua bincang ke buat sesi? Tak sama. Yang tak sama dapat berapa? 118. 118. Macam mana dapat 118? 118 ni apa benda? 118 gram darab dengan 0.05 mol. Oh, itu Dapat mol. 5.9 gram. So jawapannya berapa jisim dia? 5.9 gram. 5.9. So siapa yang bagi 6.6 tadi tu? Mana satu Okey. jawapannya? 6.6. Entah. 6.6. 6.6 tu betul. 6.6. Betul lah jawapannya 6.6. Yakin lah. Apa ni jawapan ni? Soalan 3 ni? 6.6. 6.6. 6.6. 6.6 saya tak kira ni. Saya nak double confirmation dengan awak semua ni. Majority. Majority So tadi yang dapat 5.9 tadi tu siapa? Alif. Macam mana dia dapat 5.9? Saya ada lupa nak ni kot. Lupa nak darab dengan atom hidrogen ke. Tinggal apa-apa. Okey, jisim molar amonium sulfat awak dapat berapa? 118. Okey, yang lain betul tak? Jisim molar amonium sulfat 118. 132. 132. So maknanya adalah yang awak salah kira tu Alif. Okey? Okey Alif? Ya cikgu. Okey, jadi semak balik jisim molar awak rugi tau kalau salah. Kenapa? Sebab cuai. Awak tahu cara nak kira, awak tahu cara nak jawab soalan ni, tetapi sebab kecuaian awak, mungkin ada bilangan atom tu awak tertinggal, tak nampak ke terlupa ke awak nak jumlahkan. Jadi jisim molar awak salah. So bila jisim molar awak salah, awak darab dengan 0.05, of course lah jawapan akhir awak salah. So itu saya kata rugi. Awak tahu cara nak jawab, tapi disebabkan careless, diri sendiri careless, okay, so maka kau akan larilah kat situ. Okay, so betul kan Okay, next, soalan 4. Soalan 4. Soalan 4 ni saya kena padam ni dulu.
Okey, soalan 4 nak cari apa ni? Soalan 4 nak cari apa? GC molar. GC molar. Okey, saya bagi formula asal. Bilangan mol sama dengan GC bahagi dengan GC molar. Sekarang soalan 4 nak cari GC molar. Mana GC molar? Dalam formula ni mana GC molar? Ni GC molar. Okey, ni GC molar. Okey, so ada tak dalam soalan dia bagi bilangan mol? Ada Berapa? 0.2. 0.2. Okey, so saya akan letak 0.2 kat sini. Okey, 0.2. Okey, sama dengan GC dia bagi 11 gram. Okey. Yang kita nak cari adalah X. Okey, saya letak X dekat bawah ni. So macam mana nak cari ni? Macam mana nak cari X ni? X tu GC molar lah. So macam mana nak cari X ni? Apa kita akan buat? GC bagi bilangan mol. Okey, kita akan ubah kedudukan X ni pergi ke sebelah sini. Sebab apa? Ingat saya kata, apa kuantiti yang kita nak cari, dia tak boleh duduk di bawah. Ini maksudnya duduk dekat bawah. Per di bawah. Okey? Padahal kalau nak cari yang kat bawah tu, benda nak cari, kuantiti nak cari tak boleh duduk bawah. Jadi kita kena naik atas. Okey, bawah naik atas bukan maksudnya pindah terus dia naik atas macam ni. Tak boleh. Kita kena pergi dia ke sebelah kiri dulu. Okey, bila dia pergi ke sebelah kiri, dia akan duduk atas. Maksudnya dia akan jadi X darab dengan X darab dengan 0.2. Okey, so ini akan jadi sama dengan 11 gram. Okey, sekarang baru kita biarkan X alone. So X kita akan jadi sama dengan 11 gram. Apa nak buat dengan 0.2 ni? Pindahlah ke sebelah kanan. Okey, asalnya adalah operasi darab, maka bila dia pindahkan 0.2 pergi ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi 0.2. So dapat berapa jawapan? 11 bahagi 0.2. Akan dapat 55. 55. Okey, apa unit? Gram per mol. Awak akan dapatlah jawapan dia, unitnya gram per mol. Okey, so itu untuk soalan 4. Okey, ada kemusykilan tak? Ada nak tanya tak? Tak ada? Faham Boleh? Boleh. Okay, so seterusnya, latihan yang seterusnya. Okay, yang terakhir kita tengok pada hari Selasa hari tu, iaitu kita kaitkan bilangan mol. Okay, dalam slide ni lah. Bilangan mol kita kaitkan dengan isi padu gas dibahagikan dengan isi padu molar. Okay, so isi padu molar ni ada dua keadaan. Jadi awak boleh tengok dekat graf kat sini, dekat slide ni. Skip. Mana saya punya box ni? What is this? Saya nak padam ni. Mana dia? Sekejap Okay. So, isi padu dekat sini, isi padu molar mesti pada dua keadaan. Sama ada dalam keadaan STP. Okey, dan satu lagi keadaan itu adalah pada keadaan bilik ataupun room temperature. Okey, so kita akan guna dua nilai ni lah, desimeter padu ataupun 22.4 desimeter padu ataupun 24 desimeter padu pada keadaan bilik. Okey, so formula dia bagi bilangan mol sama dengan isi padu molar bahagi dengan isi padu gas bahagi dengan isi padu molar. Kena ingat isi padu gas mesti dalam unit desimeter padu. Kalau soalan bagi dalam unit sentimeter padu, awak kena tukarkan. Okey, kena tukarkan So apa kita akan buat? Mainkan dengan 1000 tu. Unitnya adalah, okey, so pertukaran ataupun kadar dia adalah 1 desimeter padu bersamaan dengan berapa? Berapa? 1000. 1000 sentimeter padu. Okey, sentimeter padu. Okay, so itu perkadaran yang kita buat. Jadi kalau soalan bagi dalam unit sentimeter padu, awak kena tukarkan kepada desimeter padu. Kena bahagi dengan 1000 lah. Okay, so ini yang kita akan pakai ni Okay. Then kita akan tengok latihan. Okay, kejap saya. Ni slide. Okay.
So kita tengok latihan pergi seterusnya kepada aktiviti 3.7. Ada soalan 1 sampai 3 sahaja. Okey, menghitung bilangan mol dan isi padu gas. Alright, soalan pertama, hitungkan isi padu 0.6 mol gas klorin pada STP dan pada keadaan bilik. Okey, so sebenarnya soalan ini ada dua jawapan dia kehendaki. Satu pada keadaan STP, pada satu lagi keadaan bilik. Okey, hitungkan isi padu. So, apa formula nak cari isi padu? Apa formula nak cari isi padu? So, isi padu sama dengan? Mol darab Okey, isi padu saya pakai simbol V saja. Sama dengan mol darab isi padu Molar. molar. Okey, so saya buat VM isi padu molar. Okey, itu sahaja formula yang kita akan pakai. Okey, so soalan 1, 0.2 mol darab dengan STP, berapa nilai STP? 22.4 kan? Darab teruslah soalan 1. Okey, 0.6 terus darab dengan 22.4. Awak akan dapat jawapan isi padu pada keadaan STP. Okey, yang kedua dia tanya pada keadaan bilik. So cara kerjanya ialah 0.6 mol darab dengan 24 desimeter padu. Okey, so itu saja. Selesai soalan 1. Okey, faham tak ni? Boleh? Soalan 1. Muka surat 55 sekarang saya bincang aktiviti 3.7. Okey, soalan 2. Hitungkan bilangan mol. Okey, apa formula nak cari bilangan mol? Apa formula nak cari bilangan mol? isi padu bagi isi padu molar. Yes, isi padu bahagi dengan isi padu molar. Okey, 2A. Berapa isi padu diberikan dalam soalan? 48 cm. Okey, 48 cm padu. So apa kita kena buat? Bagi 1000. Bahagi 1000. Kenapa kena bahagi 1000? Kenapa kenapa 48 kena bahagi 1000? Dan tukar dia Jadikan dia Kena desimeter. tukar dia kepada unit desimeter padu. Okey, kena tukar kepada unit desimeter padu, sebab tu awak kena bahagi 1000. Okey, selepas tu barulah kita bahagikan dengan isi padu molar pada keadaan bilik. So nilainya 24. Okey, so bahagi je lah. So awak akan dapat jawapan ni. Berapa jawapan ni soalan 2A? 2 kali 10. 48 bahagi dengan 24. Kan? So jawapannya 2 mol lah. Betul? Betul? 2 mol kan? 2 mol Okey? Alright. 2B. 2B. Betul ke 2B? 2 mol. 2 darab 10 negatif kos 3. 2 darab 10 negatif kosong 3. 2. Jawapannya 2 darab 10 kuasa negatif. Kosong 3 negatif 3. Apa unit ni? mol. Mol. Okey, kalau kembangkan nilai ni jadi berapa sebenarnya? 2 darab 10 kuasa tolak 3. So kalau kita kembangkan nilai ni jadi berapa? 0.02. Maksudnya dia jadi 0.02. 0.02. Okey, 0.02 mol. Yes. Okey. So itu jawapan. Okey, betul kan ni ada lagi satu kosong? Okey. Kena 0.002 mol. Okey, so itu jawapan dia. Okey, soalan 2B. Terus bahagi je lah. 39.2 bahagi dengan 22.4. Okey, so terus bahagi 22.4. So berapa dapat jawapan? Berapa jawapan? Soalan 2B. 1.75. 1.75. 1.75. Betul? Yang lain? Sama tak? Sama Betul. Okay, so straightforward saja macam tu. Okay, straightforward saja. Right. Okay, next. Soalan terakhir, soalan 3. Satu sampel mengandungi 0.2 mol gas metana. Okay, kemudian 0.3 gas etana. Berapakah isi padu sampel itu? Isi padu sampel itu pada keadaan bilik. Okay, jadi macam mana kita nak kira? Kiralah dulu isi padu untuk gas metana.
Lepas tu kiralah pula isi padu untuk gas etana. Lepas tu campurkan dua. Okey? Faham tak? Kena campur aja. Kena campur lah. Sebab Bukan minta dua jawapan. sebab dalam sampel tu ada dua jenis gas. Okey? Dalam sampel tu ada dua jenis gas, iaitu gas metana dan gas etana. So dia kata berapakah isi padu sampel? Okey? So bila isi padu sampel tu maksudnya gabungan antara metana dengan etana. So awak kena jumlahkan lah. Okey? So awak kena jumlahkan. Okey? So dapatkan isi padu metana, dapatkan isi padu etana, lepas tu jumlahkan. Ataupun sama tak jawapan kalau awak tambahkan mol dulu? 12. Sama tak? Sama. Okay. Should be sama ke berbeza? Sama. Sama lah. Okay, sama juga So awak boleh campurkan dahulu bilangan mol dia 0.2 tambah dengan 0.3. Okay, awak akan dapat 0.5 mol keseluruhan. Lepas tu apa kita akan buat? Kita akan darabkan dengan nombor STP pada suhu bilik iaitu 24. Okay, so akan dapatlah jawapan untuk keseluruhan sampel yang ada. Okay, so itu apa yang kita belajar sebelum ni. Okay, ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak ada? Okay. Ada soalan? Yang soalan 2A tu jawapannya apa sebenarnya? 2A. 2A, 48 bahagi 1000 dahulu. So awak akan dapat 0.02 mol kan? 0.0. Sorry. 48 bahagi dengan 1000, awak akan dapat 0.048 mol. Okey, desimeter padu. Minta maaf. 0.048 desimeter padu. Lepas tu awak kena bahagikanlah dengan 24. Dah bagi dah. So jawapannya berapa? Kenapa bagi dengan saya 0.0 tadi? Katanya jawapannya berapa? Jawapan saya 2 darab 10 negatif 3. Negatif 3. Okay, negatif 3. Betul lah tadi. 2 darab 10 negatif 3. So kalau 2 darab 10 negatif 3 bermaksud 0.002. Betul? Maksudnya dapat 0.002 tu cikgu. Dia kan macam ni. Awak dapat apa tadi? 2 darab 10 kuasa tolak 3 kan? Betul? Okey, 10 kuasa tolak 3 ni kan maksudnya 0.001. Ni kan sama maksud ni. Nampak tak? Faham tak? Kalau tekan kat kalkulator macam mana nak tahu? Kalau tak apa? Kalau nak tekan dekat kalkulator macam mana nak tahu dia jawapan dia tu? 0.002. Jawapan dia okey, jawapan akhir dia dapat berapa kat sini? Awak kena dapat jawapan dia 0.002 kan? Ni darab lah. Darab lah. Kejap. Ambil sekejap. Okey, so darab. Cuma sekarang ni faham tak ni? Macam mana saya kembangkan 10 tolak 3 bersama, maksudnya samalah dengan ni. Faham tak? Dia maksudnya 1 bahagi 1000. 1 bahagi 1000. Ni 1 bahagi 1000 maksudnya adalah 10 kuasa 3 lah. Tolak 3. Okay, dapat. Which is sama dengan, faham okay, so itu sama, benda yang sama maksudnya. Okay, benda ni semua sama ni. Ni semua sama ni. 1/1000. So kalau 10 kuasa tolak 2, itu maksudnya adalah 1/100 kan? Ataupun bila kita kembangkan maksudnya 1 bahagi 100 awak akan dapat 0.01. Alright? Okay, jelas Jelas cikgu. Jelas Okay. Alright. So untuk malam ni, apa kita akan buat? Apa saya nak sentuh ialah untuk malam ni, tadi tu just tengok revision balik. Kita bincang jawapan. Okay. Apa yang kita akan buat malam ni adalah kita nak tengok perkaitan. Okay, perkaitan antara apa yang dah awak belajar semua sebelum ni. Okay, awak boleh tengok dalam slide ni. Yang penting, tengok sebelum ni masa mula-mula kita belajar konsep mol, kita tengok antara bilangan mol dengan, kita kaitkan bilangan mol dengan apa?
Tengok formula ni, tengok dalam slide ni. Awak ada mana dia saya punya. Okay. Okay, so ini. Sebelum ni kita tengok bilangan mol dengan bilangan zarah. Lepas tu kita belajar bilangan mol dengan jisim. Lepas tu kita tengok bilangan mol dengan isi padu gas. Okay, so apa kita akan buat selepas ini adalah mungkin soalan dia bagi isi padu gas. Dia minta awak cari bilangan zarah. Okay, nampak tak? Daripada isi padu gas macam mana nak cari bilangan zarah? Yang penting awak kena dapat bilangan mol dahulu. Okay, so perkara bilangan mol ni adalah kunci utama untuk awak kaitkan isi padu gas dengan bilangan zarah, isi padu gas awak nak kaitkan dengan jisim. Samalah kalau saya kata soalan dia bagi bilangan zarah, tiba-tiba soalan minta cari jisim. So macam mana awak nak kaitkan antara zarah dengan jisim? Perkara pertama awak kena cari bilangan mol. Selepas cari bilangan mol akan ada langkah seterusnya pengiraan untuk dapatkan bilangan jisim. Sebab tu tengok Rajah 3.9 ni dia kata hubung kait antara bilangan mol kita kaitkan dengan bilangan zarah, kita boleh kaitkan dengan jisim dan kita boleh kaitkan dengan isi padu gas. Okey, syarat utama adalah kalau awak nak kaitkan tiga perkara ni antara zarah, antara jisim dengan isi padu gas, yang penting kena dapatkan bilangan mol. Okey, jelas tak tu? Kita akan gabungkan semua konsep mol yang kita belajar. Kita akan gabungkan semua konsep mol yang kita akan belajar. Okey, contoh 13 ni Okey, so kita tengok contoh 13 ni Right. So, berapakah bilangan molekul yang terdapat di dalam 672 cm padu gas hidrogen pada STP? Okey, fahamkan dahulu soalan. Apakah bahan kimia yang dibagi dalam soalan ni? Apakah bahan kimia yang diberikan dalam soalan ni? Hidrogen. Hidrogen. Okey, hidrogen. Nampak tak? Ini dia bagi. Okey, apakah data yang diberikan dalam soalan ni? Apa data yang ada dalam soalan ni? Ni kan? Nilai apa ni? Isi padu. Isi padu dalam unit? Sentimeter. Sentimeter padu. Apa awak kena buat? Langkah pertama awak kena tukar dia kepada unit desimeter padu dahulu. Itu langkah pertama. So macam mana kita nak tukar dia? Apa kita kena buat? Ni langkah pertama. Apa kita akan buat? Bahagi 1000. So 672 bahagi 1000 awak dapat apa-apa? 672 bahagi 1000 dapat apa? 0.672. Yes, 0.672. Barulah awak dapat jawapan dalam desimeter padu. Itu langkah pertama. Okey. Now, bila dah ada dalam unit ni, soalan nak cari apa? Dia suruh cari bilangan molekul. Okey. Apa yang awak kena buat? Kita kena cari dahulu, iaitu kita kena cari apa itu bilangan mol. Nampak tak? So dalam soalan ni, kena cari bilangan mol dahulu. Okey, macam mana nak cari bilangan mol? Okey, ni formula dah bagi. Bilangan mol adalah isi padu bahagi dengan isi padu molar. So 672 bahagi 1000 lah. Ni tadi saya dah buat kat sini. Kita dah bagi 1000 kat sini, langkah belah kanan ni yang saya tulis tadi ni, saya conteng. Okey, so kita dah bagi. Okey, so ni sama jugalah, dia bagi 1000. Okey, apa dia buat lepas tu? Bahagi dengan isi padu molar 22.4. Okey, jadi langkah ini adalah tujuannya untuk cari bilangan mol. Okey, so selesaikan, awak akan dapatlah bilangan molnya adalah 0.03 mol. Okey, so dah dapat bilangan mol, barulah kita boleh cari bilangan molekul. Nampak? Barulah kita boleh cari bilangan molekul. Okey, apa formula nak cari bilangan molekul? Bilangan mol kena darab dengan nombor Avogadro. Okey, so mol tadi kita dah dapat daripada langkah atas 0.03 mol, terus darab dengan nombor Avogadro, awak dapatlah jawapan 1.806 darab 10 kuasa 22. Okey, jadi tengok dia kata dalam 672 cm padu gas hidrogen soalan ini ada sebanyak inilah bilangan molekul gas hidrogen yang ada.
Okay, so nampak tak daripada ni, ini yang dia bagi ni kaitkan. Dia bagi daripada isi padu gas, tiba-tiba dia suruh awak cari bilangan zarah. Jadi ini perkara utama yang awak kena dapatkan. Okay, awak kena dapatkan. Okay, faham tak soalan ni? Faham tak? Boleh Ya. Jadi perkara utama menggunakan perkaitan rajah 3.9 ini, dapatkan bilangan mol. Dah dapat bilangan mol, awak boleh pergi yang cari belah kiri, awak boleh pergi cari yang belah atas, awak boleh pergi cari yang sebelah kanan. Okey, berdasarkan kepada apa yang dikehendakilah dalam soalan. Okey, jadi saya nak tinggalkan latihan ni. Okey, latihan ni saya akan copy dan saya akan saya akan bagi dalam WhatsApp. Right, soalan A, B, C. So saya nak awak cuba buat ni sebagai latihan. Okay, dan kita akan bincang dalam kelas yang seterusnya. Okay, so itu sahaja untuk malam ni. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Ha? Ada siapa-siapa nak tanya tak sebelum kita akhiri kelas kita malam ni? Tak ada. Tak ada Tak ada soalan Okey, so kalau tak ada soalan, yang lain semua dah isi kehadiran dah ya? Dah isi kehadiran ya? Okey, so kalau tak ada apa-apa, kita akhirilah kelas kita untuk malam ni. Kita akan stop sampai di sini sahaja. So kelas terusnya pada hari Selasa, kita akan sambung dengan bahagian baru iaitu formula kimia. Okey, so bab-bab pengiraan untuk setakat tu dulu. Okay, so saya bagi awak homework 3 latihan tu, nanti saya share dekat WhatsApp. Alright, so kalau tak ada apa, itu saja. Kita jumpa minggu depan insyaAllah. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cikgu. Okay, sama. Thank you, cikgu. Ya, sama.